وصحابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى رسول الله وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم بارك لنا في هذه شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Kita sambung muka surat 30. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qawli. Kenapakah wajib beriman kepada Allah? Hujah yang pertama, secara logiknya setiap yang hidup itu ingin sayang dan disayang, kasih dan dikasihi. Lihat sahaja binatang, kucing misalnya, amat mengasihi anaknya. Begitulah juga manusia, ingin mengasihi dan ingin dirinya dikasihi. Yang tidak mahu mengasihi dan dikasihi, orang gila barangkali. Datangnya Rasul mengajak dan mengajar manusia dan jin mengasihi Allah. Kenapa? Logik adatnya, setiap yang hidup pasti akan mati. Seseorang itu akan berpisah dengan yang dikasihinya, atau ia pergi meninggalkan kekasihnya, dan ia akan bersedih, duka cita kerana perpisahan. Sesungguhnya Allah tidak akan mati dan tidak akan berpisah. Maka inilah kasih yang sebenar-benarnya. Seseorang yang menjadikan Allah sebagai kekasihnya, maka ia tidak akan pernah berduka cita kerana perpisahan. Dan inilah secerdik-cerdik manusia, ialah yang memilih Allah sebagai kekasih. Orang-orang yang bodoh pula akan memilih perkara yang akan musnah sebagai kekasihnya.
seperti anak pinak, suami atau isteri, harta benda, pangkat dan sebagainya. Akhirnya ia rugi dan menyesal apabila berlaku perpisahan yang penuh dengan duka cita. Inilah hujah yang pertama untuk beriman dan beramal untuk menuju mahabbatullah. Boleh faham? Boleh faham? Tak faham? Tak faham? Siapa tak faham? Tak faham apa Ustaz? Muhammad faham? Tak? Faham? Ha? Tak faham? Kemana pikiranmu tak kala saya membaca kitab? Sufyan faham? Ha? Baca lagi sekali. Baik, kenapa kita wajib beriman pada Allah? Hujah yang pertama, dah tak faham. Secara logiknya, setiap yang hidup itu ingin sayang dan disayang. Betul tak? Kita sayang mak kita dan kita pun nak mak kita sayang kita. Betul tak? Tak betul? Muhammad, betul tak? Umar, betul? Hakim mana? Betul tak? Tidak tak nak balik dia. Pasal apa? Dia tahu dia sayang mak dia dan mak dia pun sayang dia. Betul? Semua orang nak macam tu, bukan? Tu masa kecil. Masa umur 14 tahun. Esok umur 19 tahun, dia nak cari seorang lagi pula. Hak dia nak sayang. Siapa dia? Bini dia. Marka. Tahu marka? Marka tahu? Tak tahu marka? Belum abang saya kat dia. Dia tak tahu marka umat. Abang dia. Sian kat dia. 14 tahun tak tahu marka. Hasan tahu marka? Tak tahu ya? Tahu. Macam ni belum abang kat akil. Sian kat dia. Marka orang tak tahu. Umur 23 dia pun abang kat ayah dia, kat mak dia. Bila abang kat mak tu, mak nak kahwin. Mak dia tanya, "Hantar sayang kat mak ke?" Siapa mak kata lagu tu? "Hang bila kahwin mesti hang tinggal mak. Hang nak dua dengan bini hang." Nah, dia pun garu kepala. Tak kata pun, saja garu. Dia buat apa kat mak dia? Tak apalah mak, nanti saya kahwin, saya duduk kat rumah, duduk dengan mak. Mak pun saya sayang, bini saya pun saya sayang. Mak dia tanya, "Mana hang lagi sayang?" Oh, yang tu garu kepala pula. Betul tak? Pasal apa dia lagu tu? Pasal dia nak sayang dan disayangi. Iaitu memang fitrah manusia. Allah jadikan begitu. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Dihiasi di dalam diri manusia itu mengasihi akan perempuan. Orang lelaki nak berbini, yang perempuan pun nak berlaki. Betul tak? Mesti betul. Tidak tak kahwin lah dia. Ha? Tu. Tu memang Allah jadi begitu. Allah jadi berpasang-pasangan. Bukan kata manusia, burung, binatang, jin sekalipun. Yang tak ada, malaikat. Bunga pun nak. Dia ada namanya proses pendebungaan. Ada pokok-pokok pun nak. Ada pokok jantan, ada pokok betina. Padahal tak pergi mana. Tu situ pun nak nikah juga. Betul tak? Pokok ni tak pergi ke mana pun, dia pun nak nikah juga ya. Nak juga dia. Ada pokok jantan, ada pokok betina. Masa bila dia kahwin tahu. Yang tahu ni ayah kita dia kahwinkan pokok. Bukan? Habis pokok bunga jadi 10 warna. Mandai dia kahwinkan pokok. Jadi pak kita dia tok qadi. Qadi pokok ya. Nampak? Betul tak?
semua orang nak. Tak percaya, tanya Umar. Umar. No? Mak pun nak kahwin dah. Betul tak? Nak mali. Pasal apa tu? Pasal fitrah manusia begitu. Fitrah manusia begitu, ingin disayang dan ingin sayang menyayang. Betul? Faham tak tu? Siapa tak faham? Sufyan, sikit faham ke? Banyak faham. Banyak faham. Baik. Kasih dan dikasihi semua anak. Lihat sahaja kepada binatang kucing misalnya, amat mengasihi anaknya. Kucing dengan main ambil anak dia, oh dah ambil ikut dia ni anak dia. Dia nak anak dia balik. Kita pegang anak dia, saja dia bawa lagi anak dia. Dia nak menyuruh. Tak nak bagi orang pegang anak dia. Bila kita sayang sesuatu, kita nak, kalau boleh orang ni jangan, dia aku seorang. Kalau kita ada mak, kita nak sayang mak itu, kalau boleh kita lah yang paling sayang kat mak kita, dan kalau boleh kita lah anak yang paling mak kita sayang. Betul tak? Berebut-rebut. Sampai isteri-isteri Rasulullah ni, ya, mencari cinta Rasulullah, suami mereka. Mereka tanya, ya Rasulullah, antara kami, siapa yang paling kau sayang, ya Rasulullah? Tu dia. Itu isteri Nabi. Isteri Nabi. Nampak? Isteri kita jangan tanya. Sekali jadi ikut lain. Apa budak nak tahu? Baik. Jadi itu tanda apa? Manusia ni dijadikan oleh Allah Ta'ala nak sayang menyayang. Betul tak? Baik. Dia kata di bawah sekali, yang tak mahu mengasihi dan dikasihi ni orang gila pun kali. Orang gila dia tak kisah dia bini ke dia ada anak, dia kira dia. My life in Dia kata my life is mine. Lain tak lah. Only in the world is one. Siapa dia? Dia kata dia. Dalam dunia satu aku Lain tak lah. Lain ni semua ni macam binatang. Tak payah. Lepas tu dia crazy man. Orang gila. Tapi kalau orang yang betul, orang sehat mental dia nak dia tu dikasih, dan dia pun nak mengasihi. Baik, habis. Datangnya Rasulullah mengajar manusia dan jin mengasihi Allah. Bukan hanya ajak manusia je, ajak jin sekali. Rasul-rasul ni dia bawa utusan Allah bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk kaum jin. Rasulullah pernah berceramah di lembah Hunain, 70,000 jin dengar ceramah Nabi. Lepas dengar ceramah Nabi, jin tu pakai menangis, pakai masuk Islam semua. 70,000 jin masuk Islam semua. Ya, cuba tengok baca surah jin. Pernah jumpa surah jin dalam Quran? Tak pernah jumpa? Hang tak pernah jumpa memang hang jin. Siapa tak nak jumpa surah jin dalam Quran, dia tu jin. Jin pun jumpa, kita tak jumpa. Dan jin ni pula kalau dia dengar Quran, dia lagi sensitif jiwa dia daripada kita. Sebab tu jin-jin ni kalau dia ganggu manusia, kita baca Quran, dia slow. Dia tawaduk dia pun tunduk. Tapi manusia ni degil lebih pada jin. Kita baca ayat kursi ke dia duduk atas kursi relax. Kampung kursi tak dia apa ke manusia.
Tapi kalau jin kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia dengar nama Allah tu, dia gemetar hati dia. Jin. Satu kelebihan jin Allah Ta'ala beri kat dia, dia dengar nama Allah dia gemetar. Jin kafir sekalipun, dia dengar nama Allah dia gemetar. Manusia Allahu akbar, Allahu akbar, dia duduk tidur syiok. Kau ngajar penyetuk Bilal azan kuat-kuat, bodoh cepat itu. Nak tidur susah, panggang penyetuk Bilal itu. Tu manusia. Jin dah, dia dengar azan, pum dia lari. Kalau yang kafir takut. Kalau yang Islam, dia datang masjid surau. Ataupun dia pun tidur ya. Jadi itulah dia jin ni ya. Baik, nak cerita ni, kita tadi. Kenapa? Pasal apa Nabi ni mengajak kita ni, mengajak dan mengajar kita ni agar mengasihi Allah sebagai kekasih nombor satu. Pasal apa? Logik adatnya, setiap yang hidup pasti akan mati. Seseorang itu akan berpisah dengan yang dikasihinya atau pergi meninggalkan kekasihnya, dan ia akan bersedih, berduka cita kerana perpisahan. Dulu ada awet main-main pondok, awet pun cabut semua. Anak ni abang, abang nak masuk pondok. Habis tu I macam mana? I pergi cari Zaid lah. Nak masuk pondok. Ya, bulan. Habis awet lari. Habis. Sedih dia. Agak-agak sedih hilang abang sedih. Jadi Allah, Nabi ni dia ajak kita ni agar mengasihi Allah. Sebab apa? Allah tidak akan mati, Allah tak akan berpisah. Maka kita tak akan bersedih kerana kehilangan Allah. Faham? Sikit faham ke? Banyak faham. Boleh faham Muhammad? Faham tak? Boleh faham Hakim? Boleh balik cerita dekat kawan dekat Kolpilah sana. Tapi jangan abang kata apa, jom pergi mengaji pondok aku, tak nak. Pondok kita ada 2 kekosongan saja lagi. Lepas raya ni habis. Saya nak 20 orang tambah lebih. Baik ya. Jadi Rasulullah ajar kita agar kalau kamu nak kasih kepada makhluk, janganlah kasih sehingga melebihi daripada kamu kasih kepada agama. Kita nak kasih Allah ni bukan senang, cakap boleh lah. Betul tak? I love Allah tulis kat kereta. Dengar azan, dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, selambu. Duduk kedai kopi. Tengah tu tak semayang, tulis je. Tampak je. Sebut kata aku sayang Allah, aku sayang Rasul, siapa boleh? Betul ke? Tanda dia sayang Allah, tanda dia sayang Rasul, dia rela tinggal kehidupan dunianya kerana menegakkan agama. Itu tanda. Ada tak kat kita? Antara entah ni ada orang sanggup tinggal markah dia kat tempat tu, sanggup main mengaji. Itu tanda dah tu, satu tanda. Markah tak markah, aku nak ngaji agama tu. Ya, tu tanda tu, tanda sikit. Betul tak Mak? Orang tinggalkan berbagai-bagai kesenangan dunia dia pasal nak cari mardatillah dan maghfirullah, keredaan dan keampunan Allah.
Itu tanda dia ada kasih pada agama. Belum kasih Allah lagi, dia belum kasih agama. Dia belum kasih Allah lagi, dia belum kasih agama. Belum kasih Rasulullah lagi, dia belum kasih agama. Ya, mahabbatud din. Bila mengamalkan agama sehingga khusyuk, tawaduk, ya, hingga jadi ya taraghuban wa tamalluqan, rasa gemar dan tak boleh berpisah dengan amal itu, baru dia masuk jadi mahabbatur rasul, jadi mahabbah rasul. Maka dia bersepakai sifat dia dengan sifat rasul. Dia tak boleh dengar orang berselawat, dia akan mengalir air mata dia. Terkadang orang dikurniakan salawat daripada Allah, maka mereka menyembunyikan diri mereka daripada dikenali manusia. Sampailah bila Rasul pun dah tak ada dalam hatinya, masuk Allah. Bila masuk Allah, Rasul pun sudah tiada. Apatah lagi agama, yang ada hanyalah Allah. Kenal Allah itulah sebenar-benar pendiri agama. Ya, kenal Allah Ta'ala itulah sebenar-benar orang yang mengasihi Rasulullah. Jadi dia akan ada tiga itu. Agama dulu, Rasulullah, baru Allah. Tanda kasih agama apa dia? Dia kasih ilmu, dia kasih ulama. Pasal apa? Agama tu berdiri dengan alim ulama dan ilmunya. Ilmu dulu, ulama dulu, baru ilmu. Nabi kata innal ulama'a warathatul anbiya. Maka kasihlah para ulama dulu. Ulama-ulama jangan kita buat kurang hajau. Jangan biadab dengan alim ulama. Buka dalam kitab Usul Tahqiq, tanda-tanda kecelakaan seseorang yang mengamalkan agama. Yang mengamalkan agama, tanda-tanda kecelakaan orang yang mengamalkan agama ialah ia membenci yang ulama tempat dia menimba ilmu. Tanda-tanda dia akan mendapat kecelakaan. Imam Ghazali satu ketika dia tanya kepada seorang penternak ayam. Dia tanya, tuan, telur ayam ni berapa hari menetas? Penternak tu beritahulah kat dia, sekian-sekian hari menetas. Maka dia hormat penternak ayam yang mengajar dia satu ilmu tu, seperti mana dia hormat guru-guru agamanya yang lain. Imam Ghazali warang ni, adab dijaga. Kita agak-agak nak marah ya, jeli macam apa nak makan. Dia pantang ditegur, pantang dimarah, pantang itu mengaji, pantang ditegur. Macam jadi anak pantang ditegur ibu. Pantang mak marah sikit, sepak pun rumah. Pantang ayah marah sikit, terajang belakang bapa. Bagus. Pasal apa? Dia ada semangat hang jebak lah pian. Dia tak boleh berpisah dengan jiwa. Semangat hang jebak. Baik. Jadi kita jangan jadi rupa itu. Ya, jangan jadi rupa itu. Kerana satu kebiadaban dengan guru itu, pergilah mengaji dengan ribuan guru yang lain pun. Kalau tidak dengan rahmat Allah, tidak akan tercapai matlamatnya untuk ma'rifatullah. Ini pesan tutup guru saya ngaji dululah. Sebab itu saya bawa sahabat-sahabat untuk ziarah alim ulama.
supaya kita menyayangi alim ulama. Dan jangan bermusuh dengan mereka. Tanda-tanda kecelakaan kita bermusuh dengan mereka, apatah lagi mereka mengajar kita untuk mengenal Allah. Ya, faham? Kalau rasa-rasa payah sangat nak faham, beli kitab Syiarus Salikin. Jawi tak reti baca dah ustaz. Beli Rumi. Ya, karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Almarhum Ustaz Fahmi Zamzam dia tulis semula dalam tulisan Rumi. Kau susah nak faham Jawi. Ada baris Arab botak tak nak baca. Ustaz Fahmi Zamzam dia tulis siap dalam. Siap dengan baris-baris. Ya. Berat punya. Nak belajar ni bukan senang. Nak belum belajar agama ni kena belajar adab dulu. Orang dulu masuk pondok dia tak mengaji nahwu dulu, dia tak mengaji akalam dulu, dia tak mengaji fa'ala ya fa'lu fa'lan fa fa'ilun wa zakama maf'ulun ifin tafil, dia tak mengaji itu dulu. Masuk ya, mengaji apa? Perintah penuntut dulu. Kita beradab. Adab tak ada. Ini cerita adab tak ada. Zaman dulu ada satu kisah seorang yang amat alim di sebuah pusat pengajian. Maka bila dah alim, dia pun mintalah diri dengan tubuh dia nak balik untuk menyampaikan agama di kampung halaman dia. Maka baliklah dia, tubuh dah bagi izin, baliklah dia. On the way nak balik tu, zaman dulu bukan naik kapal terbang, bukan naik bas ekspres. Ekspres nasional tak ada lagi. Bas pun tak ada. Yang ada apa dia? Kuda. Naik kereta kuda. Jadi apa hari nak sampai jauh. Palestin pergi Mekah pun sebulan naik kuda. Dulu Palestin pergi Mekah sebulan. Pergi sebulan, balik sebulan. Ingat pergi pagi petang sampai. Itulah ni. Jadi nak balik ni naik kereta kuda. Maka dalam perjalanan tu dia singgahlah beberapa tempat nak solat dan sebagainya, bukan? Satu masa dia singgahlah di satu tempat, di sebuah masjid, solat maghrib. Pas solat maghrib ada kuliah, dia pun duduk dalam kuliah. Tiba-tiba dia dengar lah Tok Guru tu mengajar salah. Salah hukum, salah nahwu. Dia baca nahwu tak betul. Ibaratnya macam inilah kita kata. Usalli sunnata tahiyatal masjidi. Usalli sunnata tahiyataka tahiyati. Usalli sunnata tahiyatal masjidi ke usalli sunnata tahiyatil masjidi. Tahu. Dia Tok Guru ni baca usalli sunnata tahiyatal masjidi. Dia kata salah. Kena baca usalli sunnata tahiyatil masjidi. Dia tu mudhafun ilaih kepada sunnata. Kena baca tahiyati ya katanya. Dia tegur Tok Guru. Dia tegur Tok Guru depan. Dia bangun tegur Tok Guru salah. Kan sunnata sunnati. Sunnata usai sunnati tahiyatil masjidi. Usai sunnata tahiyatil masjidi, bukan sunnata dia kata. Tok Guru ni pun diam, tak kata apa. Tak kata apa dia. Nahwu ni macam-macam. Bukan. Dia berbalas sembang banyak dia. Dia pun terus baca. Tok Guru, betul balik baca tadi. Ada dah kasar lah. Tok Guru tiba tak hati, Tok Guru terus baca. Tok Guru, betul balik tadi tu. Lama-lama anak murid Tok Guru tu bangun.
Bukan seorang, semua agama. Orang pergi kat dia, seorang pegang tangan, pegang kaki, pegang kepala, bawa keluar masjid, umban masuk dalam kepala, lenjun. Bom, bom jatuh dalam laut. Lepas tu orang kejam sampai setengah mati, bawa umban naik atas kuda, atas kereta kuda dia, kau balik. Tu namanya apa? Biadab. Ilmu tinggi tapi adab tak ada. Mana cerita tadi? Faham? Ilmu tinggi, adab tak ada. Ilmu nahu yang tinggi, adab tak ada. Kurang ajar. Jadi sebab tu dulu orang dulu dia masuk ngaji pondok, belajar adab dulu. Jadi kita adab kita belum siap lagi. Lepas raya ni kot siap. Solat lepas raya ni baru kita mengaji kita adab. Jadi lepas raya jangan siapa pula tak main. Cuti sampai 13 main boleh. 13 Syawal. 16 Syawal mengaji. 2 hari kemas dom. Takut ular masuk. Gajah ke dinosaur ke. Ingat tu. Apa cuti 2 minggu pada dalam dom dah daripada. Dan lepas raya ni saya nak kalau boleh tolong bawa seorang 3 helai jubah, 3 serban, 3 kopiah putih. Tiap-tiap waktu solat saya nak semua pakai jubah putih, serban putih, kopiah putih. Pasal apa? Nabi kata uhibbul abyad. Nabi kata uhibbul abyad. Aku suka putih. Jadi kata saya kasihkan Nabi. Kenapa pakailah apa hak Nabi suka? Bukan. Melainkan dah basuh. Yang ada warna jingga. Warna jingga tu. Warna jingga ni Nabi tak suka. Jadi jangan pakai baju warna jingga yang macam sami. Jingga yang macam sami, kuning betul tu. Kuning air tu tak apa. Kuning jingga tu macam pan tu lah. Warna macam tu. Yang tu ada hadisnya. Bukan saja kata, ada hadis. Yang ada hadisnya. Saya dia kata, ustaz ni memang politik dah. Saya kata ni baju hak Nabi tak suka. Warna tu nampak warna. Siapa suruh hari warna tu? Warna lain. Warna pink ke pong ke pink pong ke kan. Sekian dia maklumkan. Ini tak kena mengena dengan siapa-siapa. Ni cerita hadis Nabi. Warna kuning jingga macam warna sami tu. Nabi tak suka. Sebelum Nabi dibangkitkan menjadi rasul, ada satu kaum penyembah berhala yang memang pakaian dia warna tu, warna jingga. Agama apa nama dia? Hindu. Dan penyembah berhala di Mekah dulu ni, ada di antaranya pakai macam tu. Dan Nabi dah sebut tanda-tanda nak kiamat, penyembah berhala akan balik ke tanah Arab. Hari ni sungguh dah ada kuil Hindu banyak dekat Arab. Tutup sami dia banyak. Dan pakai balik pakaian jingga itu. Baik, habis. Cakap banyak lagi orang marah. Cakap tu sudahlah. Lebih-lebih terlepas cakap pula. Bukan? Itulah rumah kita pun jangan dicat warna lagu tu. Baju kita pun jangan ada macam tu. Pada kereta jangan buh warna tu. Nabi tak suka. Nabi suka warna apa? Warna putih. Terkadangnya Nabi pakai baju warna hijau. Hari raya Nabi pakai baju warna merah.
Ada sesekali Nabi pakai gaya baju warna merah. Baik, buka dalam hadis Tirmizi ya. Bab pakaian Rasulullah. Cerita banyak bab hadis Tirmizi. Bab pakaian Rasulullah ni ya. Baik, habis. Lain pada warna tu tak apalah, harus saja. Solat pakai baju kuning ni makruh. Buka dalam Mukhtasar Abi Jamrah, ada cerita panjang. Tak hadis ya. Tapi taklah haram. Saya dia kata ustaz kata haram pakai baju jingga. Tak apa kata haram. Makruh dibawa dalam sembahyang. Di luar tu kurang boleh lah. Ini rumah-rumah orang banyak warna jingga. Kereta buh cat jingga. Baik, habis. Jadi bila kita nak kenapa kita ni wajib beriman pada Allah Ta'ala, maka hujah yang pertama ni hikmahnya bila kita beriman pada Allah dan mematuhi jalan-jalan agama, mudah-mudahan kita akan berjumpa kasih yang kekal selamanya, yang kita tak akan bersedih kerana berpisah. Ya, iaitulah kasih kepada Allah. Bila kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kekallah kita bersama Allah di dunia sampai ke syurga. Tapi kalau kita kasih selain pada Allah, kita akan bersedih kerana kehilangan dia. Ya, tak kita pergi, dia pergi. Kalau kita mati sekalipun, tak sedih. Dia sedih. Kita pun sedih juga. Nak pula tengok dia kahwin lagi. Kemakan. Ya, mayat roh yang hidup di alam barzakh, dia tengok bini dia kahwin lagi. Dia sedih tak? Sedih. Bermakna dia masih ada lagi perasaan tu. Sedih dia, cemburu dia sampai ke alam barzakh. Ya. Begitu. Pasal apa? Berpisah dia. Sedihnya berpisah. Sebagaimana orang yang kasih pada Allah masa hidup di dunia, sampai dia mati pun dia kasih pada Allah juga. Sampailah ke akhirat. Maka sebab itu kalau kau nak kasih lain pada Allah, ya, tinggalkan sedikit kemarahan untuknya. Tapi kalau kasih pada Allah, tidak ada lagi kemarahan kepadanya. Itulah hujah yang pertama kenapa kita wajib beriman pada Allah, supaya jiwa kita jadi tenang, tenteram di dunia sampai ke akhirat. Habis. Itu hujah yang pertama. Jadi wajib tak kita beriman pada Allah? Wajib beriman. Maka logik tak datangnya Rasulullah mengajar kita supaya mengasihi dirinya dan mengasihi Allah? Logik. Siapa kata tak logik, dia tu memang orang logistik ni orang. Baik ya, itu boleh kita faham dengan akal sahaja. Ya. Nabi tak ajar kita supaya cari harta bertimbun jadi jutawan. Marilah kita sama-sama membina ekonomi. Tak ada. Nabi tak ajar lagu tu. Nabi ajar kita agar kasih Allah. Ya. Ajar kita agar jadi orang yang mengasihi perkara yang kekal, yang tak akan kita bersedih kerana berpisah dengannya, sebab dia tidak akan berpisah dengan kita selama-lamanya. Harta, harta cepat. Pangkat, pangkat cepat. Ada orang pegang pangkat 22 bulan only. Habis, zero. Nampak? Tak sedih ke? Sedih. Kan? Ada orang tak sampai pun sekat tu. Sedih tak? Apa lagi sedih? Ada sampai 22 tahun. Mak seronok dia. Dan ni sedih balik. Contoh. Kalau kita duduk di tempat tu sedih tak?
Betul. Dulu orang sanjung, orang suka, orang sayang, orang hormat, orang respect tabik spring. Hari ni tabik polisen je. Tak tabik spring ya, nilai spring. Dulu duk nilai boleh lah spring, nilai spring. Kan polisen lah, tabik polisen. Begitulah orang berpangkat. Dah jatuh, habis. Pencen habis. Polis pangkat besar tengah mana pun, dah pencen, dia pula kena saman. Dengan apa? Korporal dia. Dulu dia ketua polis. Ketua polis mana? Ketua polis balai sekian-sekian. SAP. Sekarang ni dah pencen, dia pula kena saman. Polis je. Aku sekarang perlu saman. Dulu kau saman pak aku. Kata kepala tu. Nampak? Habis itu semua kena tinggal. Dunia lagi sudah kena. Sekarang lagi. Dunia carilah cinta yang kekal. Inilah kenapa wajib kita beriman pada Allah. Kerana tenang jiwa kita dengan Tuhan, tenangnya berkekalan. Ingat banyak duit kaya tenang ke jiwa? Lalu susah. Orang duit banyak ni, dia fikir macam mana untuk memperbanyakkan lagi. Tak ada orang kaya yang rasa puas dengan hidup. Dah kaya, nak pangkat pula. Dah pangkat, nak perempuan pula. Dah duduk di atas, nak tindih orang bawah pula. Ada lagi orang di atas, nak naik pada dia pula. Tak boleh habis. Jadi raja negara, nak jadi raja dunia pula. Ada kapal terbang, nak jet pula. Ada jet, nak roket pula. Dia tak akan habis. Cinta dunia dia tak akan habis-habis. Macam orang cinta ilmu, dia tak akan habis-habis cinta ilmu dia. Mengaji tak habis-habis. Begitulah hak. Ya. Sebenar-benar kasih yang sebenar ialah kasih Allah. Kasih Allah habis tak? Habis. Habis apa? Fana diri dalam memandang wujud Allah. Habis dirinya kerana memandang Allah. Itu habis. Ya. Orang yang cinta Allah ni habis dirinya kerana memandang Allah yang kekal selamanya. Dinamakan orang yang fana fillah. Tapi kalau orang yang fana fid dunia, dia tak akan habis-habis. Gila dunia, tak akan habis sampai mati. Sampai mati pun terseksa kadang-kadang. Hidup pun terseksa. Duit banyak dalam bank, juta-juta, mungkin bilion, mungkin trilion, zillion barangkali. Tapi kesian. Petang dia pergi padang golf pakai seluar pendek. Tak ada duit dia banyak. Dia mau ketik tu. Nampak putih bulu. Kesian dia. Dia rasa dia main golf tu dia tak ada tenang. Fikiran dia lapang, selapang padang. Padahal otak dia kecil. Siapa? Padang punya lapang, dia pun cari lubang bulat satu. Tu orang panggil golf ni golongan orang lemah fikiran. Betul tak? Orang yang luas pemikiran dia, dilihat pada kata Ibrahim Al-Laqani. Unzur ila nafsika thumma taqili lil alami ulwi summa sufli. Matan jawhar tauhid. Khatam dah. Perempuan khatam lah. Lihatlah olehmu akan dirimu. Kemudian berfikirlah kamu. Fikir apa? Macam mana kamu tu asalnya tak ada, kemudian adanya kecil, sekarang dah besar. Kemudian fikirlah pula kamu kepada alam yang tinggi. Macam mana Allah jadikan awal atas. Kita orang dipanggil langit. Langit tak nampak pun. NASA kata langit ni tak ada. Kat cakrawala tu kosong saja, tak ada apa udara, tak ada apa, tak ada. Langit-langit tak ada. Dia tak percaya kata ada langit. Sebab apa? Langit tak boleh dipandang dengan mata kasar.
Langit Allah jadikan dia dengan jismul latif, bukan dengan jirim ataupun dengan jisim, bukan berbentuk pepejal atau pencecair, tetapi dengan jismul latif, jisim yang teramat halus, yang tak boleh dilihat oleh mata kepala. Sebab tu NASA kaji langit ni tak ada. Yang ada langit-langit. Yang tu ada kata. Langit tak ada, langit-langit ada. Nampak? Baik. Jadi kalau orang yang cerdik pemikiran dia akan memandang dirinya yang kecil kemudian memandang yang besar. Maka menyebabkan pemikiran masih makin luas. Makin luas. Kemudian lihat pula kepada alam yang di bawah. Di mana daratan dan lautan. Di sana kamu akan kenal Allah. Ramai orang yang mandang alam, dia kenal Allah. Contohnya, ada satu orang penyelam antarabangsa profesional. Dia penyelam profesional 20 tahun yang lalu. 20 ataupun 30 tahun yang lalu, seorang penyelam profesional ni, dia mengkaji Holy Quran. Dalam Quran tu dia sebut marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dalam laut ni, kata dia, ada satu mata air tawar yang sentiasa keluar air tawarnya, yang tak bercampur dengan air masin. Maka perenang penyelam profesional ni, dia fikir, macam mana boleh Muhammad tahu dalam laut ada mata air tawar ni, sedangkan air tawar ni duduk di lautan Atlantik, lautan terdalam di dunia. Muhammad pergi menyelam mengapa? Dia main from Atlantis ke? Saya ingat Man from Atlantis. Tu saya umur 10 tahun tu. Ingat lagi. Entah ada lagi. Never say. Dia ni lelaki dari laut Atlantik ke? Dan lahir di Mekah. Macam mana dia boleh tahu Dia heran, dia tengok dalam Quran tu, dia cerita tentang ada air tawar dalam lautan Atlantik. Mana masa bila dia pergi? Masa tu alat penyelam profesional pun tak ada lagi. Kapal selam Tantuya pun tak keluar lagi. Macam mana dia boleh tahu? Maka dia mengkaji tak dapat. Dia kata tentu ada satu perkara yang amat besar, yang hebat, yang gagah, yang hebat, sangat-sangat hebat, yang beritahu kat Muhammad ni. Maka tentu bukan ikan, maka tentu bukan manusia, tentulah satu kuasa yang maha besar. Akhirnya dia masuk Islam dengan dia baca tafsir Quran. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia masuk Islam dia. Kita ni belum baca tak faham apa, masuk pertandingan musabaqah je. Tu pun tak menang, kalah. Padam kau. Nampak? Itu dia kata, lihatlah kepada alam yang di bawah pula. Jadi lihat alam yang di bawah. Dia maksud itu tanda apa? Bila kamu lihat pada dirimu, kemudian pada alam yang di atas, kamu lihat pada alam yang di bawah, kamu boleh rasa sungguh Allah itu wujud dan kamu akan beriman kepada dia. Lepas tu kita mengaji tauhid. Dia kata apa dia? Wujud artinya ada, lawannya tiada. Mesti Allah tu ada, mustahil Allah tak ada. Dalilnya ada alam. Alam ni tanda Allah ada. Bagi orang awam, bagi orang awam dia akan kata alam ini tanda adanya Allah. Tapi bagi orang khawas, Allah itulah tanda ada alam. Orang awam kata alam ini tanda ada Allah. Sebab apa orang khawas kata Allah tu tanda ada alam? Ibaratnya macam matahari. Tanda tu petunjuk.
Orang yang disampai, orang yang duduk di matahari, dia sudah nampak cahaya sebelum cahaya itu sampai ke bumi lagi. Ada matahari dulu ke ada alam dulu, ada cahaya dulu. Kita nampak cahaya matahari, bukan? Kita yakin cahaya itu tanda matahari. Nampak cahaya, baru nampak matahari. Lambangan. Pasal kita tak sampai. Tapi kalau kita sampai ke matahari, kita tak akan berkata cahaya tanda ada matahari. Sebab apa? Kita sedang duduk di petanda, di tempat yang ditandai. Faham? Itu darjah orang khawas. Kita orang awam 68 aqaidul iman tu pun tak hafal lagi. Siapa dah hafal habis? Ada seorang ya dah hafal habis semua. Carilah apa semua ramai-ramai ni, seorang dah hafal semua. Baik. Dulu saya wajibkan siapa yang ngaji dengan saya hafal semua. Jadi antum pun kena hafal semua. Duduk dalam akal, duduk dalam dada. Pasal apa? Itu teori nak mengenal Allah. Teori pun dah ada, macam mana aku nak kenal? Macam mana nak kasih Allah? Jawab sekali. Kenal mu tidak? Macam mana nak kasih? Orang Melayu kata tak kenal maka tak kenal maka tak cinta, betul? Kenal pun tidak, macam mana nak kasih? Nak kenal kena tahu teori mengenal. Teorinya pun tak ada. Kitab banyak, mudah kitab. Tapi tak ada teorinya. Baik, habislah sekat tu. Boleh faham? Baca berulang-ulang ni, dia faham hujah yang pertama ini, ya. Lepas tu lah kita baca tauhid. Apa dalil Allah ada? Ada alam. Apa dalil Allah Ta'ala bersifat dengan baqa? Ada alam. Apa dalil Allah Ta'ala tu bersifat dengan wahdaniyah? Ada alam. Semua ada alam. Inilah sebab dia. Sebab alam ni tanda Allah itu ada. Di mana kalau kamu sungguh merasai dan tersedar dari tidur yang panjang, maka kamu akan rasa, wah, rupanya Allah itu hampir. Tapi kita tidur terlalu lama. Tidur dalam lena yang teramat panjang. Kalaulah kita tersedar daripada ketiduran itu, kita akan duduk dalam kesedaran, wah, rupanya Allah itu hampir. Sudahlah saya kata, wallahu a'lam. Tanda hujah yang kedua. InsyaAllah kita sambung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'arifatik ya fattahu ya razzaq. Iftah lana fathan qariba
كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.